Okey. Tak dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustazah, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian, pertama-tamanya pada malam yang penuh barakah ini kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kesyukuran atas nikmat Allah beri pada kita pada malam ini. Dan kita cuba tuan-tuan sedaya upaya pada malam ini atas nikmat Allah beri pada kita untuk tukar nikmat ini jadi amal soleh. Bukan senang tuan-tuan daripada ramai-ramai manusia di sekeliling kita pada malam ini, Allah pilih kita duduk di satu tempat yang disebut sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga, yang disebut Rasulullah SAW Al-Majalisul Almi, majlis-majlis pengajian Al-Quran ini adalah taman daripada taman-taman syurga. Rupanya tuan-tuan dekat dunia ni dah ada syurga tuan-tuan. Mana syurga kat dunia ni? Majlis-majlis pengajian yang ada kaitan dengan Al-Quran. Okey, itu dipanggil taman-taman syurga. Kalau di dunia tuan-tuan Allah dah letakkan syurga, manusia tak nak masuk, so maknanya rasanya ada harapan kena masuk syurga kat akhirat. Dekat dunia ni Allah dah letak syurga tuan-tuan. Tapi kalau manusia tak nak masuk, nampak tuan-tuan Jadi alhamdulillah, itu kesyukuran kita. Antara kesyukuran kita yang paling besar, nikmat Allah bagi pilih kita tuan-tuan daripada ramai-ramai manusia di sekeliling kita pada malam ini, Allah pilih kita. Kalau di dunia ni Allah dah pilih kita untuk masuk taman syurga, maknanya apa? Makna harapan kita besar tuan-tuan Allah insya-Allah akan pilih juga kita untuk masuk di syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah sebut pada surah Ali Imran, Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Wahai manusia, Allah kata bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang kami sediakan untuk orang yang bertakwa sahaja. Jadi kita mohon pada Allah pada malam ini tuan-tuan, dalam kesempatan yang pendek ni, lebih kurang 40 minit ataupun 1 jam, okey, supaya Allah buka hati kita tuan-tuan Allah bagi hidayat kepada kita supaya kita dapat tukar nikmat ini jadi amal soleh. Sebab apa tuan-tuan? Dalam majlis pengajian ilmu ni, nanti pada lebih kurang pukul 9 nanti, ada orang yang akan keluar daripada masjid ni, dia akan faham 100% tuan-tuan apa yang kita bincangkan pada malam ni. Ada yang orang akan keluar daripada masjid ni, dia akan faham 50% sahaja. Dan ada juga yang akan keluar tuan-tuan daripada masjid ni, dia cakap saya tak faham apa Dr. Syafi'i cakap. Tuan-tuan nak yang mana? Yang faham 100% ke, 50% ke, ataupun tak faham langsung? Jadi kalau pasti tuan-tuan kita nak faham 100%. Tapi siapa yang bagi kita faham tuan-tuan? Yang bagi kita faham adalah Allah. Fafahamna Sulaiman. Apa yang saya cerita dalam pada tuan-tuan pada malam ni ada dalam buku yang saya tulis. You are the best. Buku ni tuan-tuan adalah ringkasan. Sebahagian daripada ringkasan saya nak cuba elaborate tuan-tuan Quran tu dalam bahasa praktikal, supaya kita faham Quran secara praktikal tuan-tuan. Dalam kita punya, orang kata
Dia panggil apa? Kerja hari-hari kita. Orang putih kata day to day punya aktiviti. Quran ni tuan-tuan bukan untuk baca tuan-tuan. Quran adalah untuk kita praktikkan dalam kita punya kerja kita tiap-tiap hari. Itu saya punya percubaan saya tuan-tuan, untuk menterjemahkan Quran tu dalam bahasa yang praktikal. Hari ni kita tak mau baca Quran tuan-tuan, kita baca Quran satu bab, tapi kita buat kerja kita tiap-tiap hari bab yang lain. Kita tak mau macam tu. Jadi ini percubaan yang pertama pada malam ni. Apa dia tuan-tuan? Supaya kita dapat 100% pemahaman. Dan pemahaman itu bukan milik orang yang mengajar. Tapi dulu masa kita kat sekolah tuan-tuan, kalau kita belajar tak faham macam bersalah. Kalau kita ngaji dulu, kalau belajar, kalau kita tak faham macam bersalah, cikgu lah yang salah. Cikgu tak boleh mengajar. Nampak tu. So maknanya kalau tuan-tuan tak faham pada malam ni, saya lah yang salah tuan. Okey? Tidak tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, fafahamnaha Sulaiman. Kamilah yang bagi Nabi Sulaiman itu faham. Mana kefahaman itu milik Allah saja tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak barakah pada malam ini, manfaat yang terbaik pada malam ini, pertama sekali tuan-tuan kena betulkan pemikiran tuan-tuan, mindset tuan-tuan. Cara nak betulkan kita punya pikiran tuan-tuan melalui perkataan. Cakaplah pertama-tama sekali duduk dalam majlis ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada hati tuan-tuan. Jangan kat mulut tuan-tuan, daripada hati. Apa maknanya? Ya Allah, saya sungguh-sungguh berlindung pada kamu ya Allah daripada syaitan pada malam ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab syaitan ni siapa? Allah dah beritahu kita dalam Quran. Inna syaitana lakum adu. Sungguhnya syaitan itu bagi kamu wahai manusia adalah musuh. Fattakhidhu aduwa. Ambillah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia akan menyeru dia punya sahabat-sahabatnya supaya jadi sama-sama dengan dia menghuni neraka Jahanam yang menyala-nyala tu. Nampak tak? Jadi dia akan buat kita. Malam ni dia duduk kat mana tuan? Malam ni syaitan duduk kat mana tuan? Mana dia duduk? Tu dekat lampu tu ada seorang tuan. Dia tengah bergayut tu. Dekat atas tiang kat aircon tu saya nampak seorang. Tuan-tuan nampak tak? Nampak tak nampak? Tak nampak? Nampak? Macam mana rupanya? Hari tu saya kat masjid mana tu? Ceramah. Saya tanya, tuan-tuan nampak tak? Tak nampak. Saya kata apa saya nampak, tuan-tuan tak nampak? Apa dia jawab tuan? Dia kata mungkin makam ustaz tinggi sikit kot. Saya pun tak nampak juga. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahu. Dia nampak kita tuan-tuan, tapi kita tak nampak dia. Tapi dia adalah musuh kita. Musuh ni tuan-tuan, kalau musuh ni dia akan serang kita. Okey? Tapi kita tak nampak dia tuan-tuan. Macam mana kita nak pertahankan diri kita? So kalau macam mana kita nak pertahankan diri kita tuan-tuan, kita kena tahu macam mana dia serang kita. Macam mana iblis dia serang kita tuan? Ada dia tunggu tuan-tuan dekat pintu gate tadi. Masuk aja kuliah ni pukul you. Ada dia tunggu tadi. Tuan-tuan nampak dia tunggu kat gate tadi? Tak ada tuan-tuan. Iblis ni tuan-tuan, dia serang kita tuan-tuan pakai perkataan sahaja. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang apa? Yang membisik-bisikkan di dalam hati kita. Zukhrufal qawli ghurura. Perkataan-perkataan yang indah. Zukhruf di mana? Bunga tuan-tuan. Benda yang indah. Zukhrufal qawli ghurura. Dia akan bisikkan perkataan-perkataan yang indah dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperdayakan kita. Apa cakap? Apa dia cakap? Buat apa nak datang kuliah malam ni? Kan ni musim cuti sekolah ni. Kita rehat lah. Gitu. Jadi tak datang lagi tu kuliah. Nampak tuan Jadi itu cara. Jadi dia bisikkan perkataan tu di hati kita melalui bahasa dalaman kita ni. Nampak tuan. Kalau subuh macam mana dia bisik tuan? Kita terjaga tengok jam pukul 5.30. Apa skrip tuan-tuan? Kalau tuan-tuan terjaga tengok jam 5.30. Baca tuan-tuan punya apa? Apa yang tuan-tuan cakap dalam hati tuan-tuan tu? Cuba baca apa perkataan tu. Tengok jam aja 5.30. Apa cakap? Apa cakap? Apa bahasa dia? Awal lagi. Kan Pernah tak? Pernah tak kita cakap macam tu? Awal lagi. Yang sebenarnya bahasa tu bukan bahasa kita tuan-tuan.
alladhi yuwaswisu fi sudur. Itu cara iblis serang kita, tuan-tuan, dengan membisikkan perkataan itu di dalam hati kita. Dan perkataan itu, tuan-tuan, yang akan mengawal tindak tanduk kita. Bila kita kata, tuan-tuan, awal lagi, bila tuan-tuan kata awal lagi, tuan-tuan buat apa? Tidur lagi. Senang aja, tuan-tuan, iblis tipu kita. Nampak? Tapi iblis, tuan-tuan, dia bisik kat mana? Hati. Orang bisik kat mana orang? Manusia dia bisik kat mana? Telinga. Apa pasal iblis tak bisik kat telinga, tuan-tuan? Iblis, tuan-tuan, dia bijak, tuan-tuan. Dia bijak, tuan-tuan. Dia dah hidup daripada zaman Nabi Adam dulu. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, dia hidup lagi. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia cakap pada Allah, ya Allah, tangguhkan siksaan aku ni, makna panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Itu iblis. Maknanya daripada zaman Nabi Adam dulu, tuan, sampai sekarang dia hidup lagi. Dia keluar masuk aja Harvard University, tuan. Keluar masuk aja. Berapa PhD dia ada? Banyak, tuan. Saya nak tanya, tuan-tuan boleh lawan iblis ke? Boleh ke tak boleh? Nampak dia pun tidaknya lawan, tuan. Nampak. Itu sebab kita disuruh oleh Allah berlindung daripada syaitan, sebab kita tak mampu lawan dia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'iz billah. Kalau kamu diserang oleh syaitan, diserang oleh iblis, Allah kata, kamu kena berlindung pada aku, wahai manusia. Kamu tak mampu lawan dia. Nampak tu? Dia bisik bukan kat telinga. Kenapa iblis tak bisik kat telinga, tuan? Saya nak tanya. Kenapa iblis tak bisik kat telinga kita? Sebab iblis kenal kita, tuan-tuan. Dia tahu siapa kita. Dia tahu siapa Nabi Adam tu. Itu sebab dia boleh pedaya ke Nabi Adam. Iblis ni, tuan-tuan, dia tahu manusia ni kalau bisik kat telinga apa jadi? Dia masuk tiga kanan, keluar tiga kiri, tak dengar. Itu sebab iblis tak bisik kat telinga. Dia bisik dekat center point kita ni, dekat hati kita yang mengawal perbuatan kita dekat. So, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapat manfaat yang terbaik pada malam ni, pertama sekali tuan-tuan kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daripada hati, tuan-tuan, bukan dengan mulut. Yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka baca dengan lidah mereka, tidak apa yang ada di hati mereka. Makna hari ni kalau kita nak baca a'udzubillah, jangan semata-mata baca lidah, dengan hati. Hati itu tempat apa, tuan? Niat. Niat ni apa? Keazaman yang kuat. Ya Allah, saya sungguh-sungguh mohon pada kamu, ya Allah, pada malam ini, supaya lindung saya daripada syaitan. Kalau tidak, rugilah saya pada malam ini. Nampak tak? Jangan sebut a'udzubillah, tuan-tuan, cuma di mulut semata-mata, dengan hati, tuan-tuan. Itu sebab nak baca Quran ni mesti dengan hati, dengan keazaman kita, dengan mohon sungguh-sungguh perlindungan daripada Allah. Kalau tak ada, akan gagal kita pada malam ini. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapat manfaat yang terbaik pada malam ni, baca bismillah itu juga daripada hati, tuan-tuan. Apa makna bismillah, tuan-tuan? Saya nak memulakan duduk saya dalam majlis ni, ya Allah, semata-mata nak cari keredaan kamu. Cakap tu daripada hati kita, tuan. Okey, kalau tuan-tuan tak cakap tu, tuan-tuan, sekejap lagi Kang 8.45 Kang, dia buat apa? Dia buat apa? Dia mula tengok jam, tuan. Bila dia mula tengok jam, apa skrip dia? Baca skrip dia. Apa dia cakap hati? Bila ustaz nak habis? Kalau tuan-tuan cakap macam tu, stres, tuan-tuan. Jadi jangan cakap, tuan-tuan. Tunggu saja saya habis. Okey? Okey, saya datang daripada KL, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tunggu sikit. Okey? Jadi kita mohon moga-moga, tuan-tuan, moga-moga Allah bagi kita barakah pada majlis ini, tuan-tuan, dengan dua perkataan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan istighfar banyak-banyak, tuan. Astaghfirullahalazim. Sebab apa, tuan-tuan? Dengan kita istighfar, Allah akan bersihkan hati kita, tuan-tuan, dan mudah ilmu tu nak masuk di dada kita. Sebab Allah tidak akan bagi hidayat dan petunjuk kepada orang yang zalim. Siapa orang yang zalim, tuan-tuan? Orang yang berdosa. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Jadi duduk kita pada majlis ini pada malam, tuan-tuan, Allah untuk kita watawasau bil haq watawasau bil sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran, supaya kita, tuan-tuan, mohon barakah daripada Allah, supaya kita dapat barakah di dunia, dan kita sama-sama besok, kalau kita duduk dalam majlis sama-sama, tuan-tuan,
Moga-moga Allah kumpulkan kita juga dalam majlis yang sama di akhirat nanti. Di mana tuan-tuan? Di dalam syurga. Nak ke tak mau? Tapi nak masuk syurga tuan-tuan, tak boleh dengan angan-angan tuan-tuan. Okey, nak masuk syurga ni mesti dengan resepi yang betul. Kita nak buat roti canai pun ada resepi tuan-tuan. Pakai tepung apa? Tuan-tuan nak buat roti canai pakai tepung apa? Pakai tepung kanji. Dia jadi roti kanji. Okey. Kalau nak buat roti canai itu yang orang mungkin anggap simple pun kena ada resepi tuan-tuan. Apa lagi nak masuk syurga? Mesti ada resepi. Tak boleh main agak-agak tuan-tuan. Mesti ada resepi. Jadi dengan kesempatan yang Allah bagi kita bernafas pada malam ni, berapa ramai daripada sahabat-sahabat kita telah meninggalkan kita tuan-tuan. Betul tak? Tapi Allah bagi kita bernafas pada malam ini. Apa yang paling penting? Kalau Allah bagi kita bernafas pada ini, apa yang paling penting tuan-tuan? Pada ayat yang saya sebut tadi, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu wahai manusia kepada keampunan Tuhan kamu. Okey? Dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tuan? Orang yang bertakwa adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Perkataan akrama asal perkataan karimah. Akrama ni kalau kita belajar di dalam bahasa Inggeris dia panggil superlatif. Kalau dalam bahasa Arab panggil isim tasriyah. Yang paling baik sekali. Itu sebab kita kena ngaji bahasa Arab tuan-tuan. Sebab hari ni kalau kita tak mengaji bahasa Arab, kita hanya bergantung pada terjemahan. Kita boleh terjemah mungkin dasar bergantung kepada terjemahan buku tu. Dia kata yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Tapi kalau kita mengaji bahasa Arab, kita boleh terjemah dalam banyak makna tuan-tuan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah, sungguhnya manusia yang paling cermelang di sisi Allah, sungguhnya manusia yang paling berjaya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Saya yakin tuan-tuan, kebanyakan kita datang kat sini semua nak jadi orang baik, betul tak? Betul? Kalau tak ada, kita tak datang surau dan masjid. Nampak? Semua nak jadi orang baik. Tapi hari ni tuan-tuan, kita punya definisi baik pun kadang-kadang salah. Sebab apa salah tuan-tuan? Sebab kita tak rujuk pada Al-Quran. Okey, biasanya tuan-tuan, saya kalau dalam ceramah tuan-tuan, saya banyak tanya soalan. Soalan pertama saya nak tanya tuan-tuan, apa makna baik? Apa makna baik? Tapi tuan-tuan jangan bimbang tuan. Dalam program ni kan banyak soalan saya tanya. Tapi biasanya kalau saya tanya soalan, saya jawab balik tuan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Okey, sekarang ni apa makna baik? Sihat baik, sihat. Sihat baik tak? Tak sihat? Ada tak orang kata alhamdulillah tak sihat hari ni Ustaz? Ada. Ada orang cakap macam tu? Jarang tuan-tuan. Kalau berniaga yang baik apa? Untung. Alhamdulillah rugi hari ni Ustaz? Tak ada Ustaz. Kalau ada orang kata alhamdulillah rugi, dia kata pelik kamu. Okey? Nampak tu. Jadi hari ni tuan-tuan, kita definisi baik, sihat baik, tak sihat tak baik, betul? Niaga yang baik untung, rugi tak baik. Tapi kalau tuan-tuan perhati tu tuan-tuan, kalau kita pegang definisi tu, sihat itu baik. Tapi kalau tuan-tuan perhati malam ni, ramai-ramai datang malam ni, sihat ke separuh sihat? Betul sihat? Pegang lutut tu. Dah bergegar-gegar lutut tuan-tuan. Bukan sihat tuan-tuan, separuh sihat tuan-tuan. Yang sihat duduk kat mana malam ni tuan-tuan? Yang sihat duduk kat mana malam ni? Kadang-kadang duduk kat kedai kopi. Kalau ada bola akan duduk kat stadium, duduk depan TV. Saya nak tanya, adakah sihat tu baik? Tak ada. Itu sebab definisi baik pun hari ini salah. Kita kata sihat baik. Saya nak tanya, adakah sihat tu baik kalau kita tidak taat pada Allah tuan? Berapa ramai orang yang sihat hari ini tidak taat pada Allah? Berapa ramai orang yang berniaga hari ini untung tuan-tuan, lambat sembahyang dia? Berapa ramai? Tuan-tuan tengok bulan Ramadan nanti. Okey? Itu sebab dia kata bulan Ramadan bulan yang berkat. Okey? Bulan yang berkat. Apa berkat bulan Ramadan tu? Sebab berniaga untung banyak. Salah tuan-tuan, itu bukan berkat. Kalau hari ni kita bulan Ramadan tuan-tuan, kita berniaga untung banyak,
tapi tak sempat nak sembahyang tarawih, lambat solat kita tuan-tuan, maknanya Ramadan tu bagi kita tidak berkat. Sebab apa tuan-tuan? Definisi yang baik kita pegang pun salah. Baik hari ini tuan, bukan ikut kehendak kita. Baik hari ini adalah ikut kehendak Allah. Dan Allah sebut benda ni pada surah Al-Baqarah. Saya bila cakap tuan-tuan, semua statement yang saya buat tu ada ayat Quran dia. Saya takkan cakap kalau benda tu tidak datang daripada Al-Quran. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok buku yang saya tulis ni, dia penuhi dengan ayat Quran. Bila saya buat statement, saya akan letak ayat Quran, untuk mengelakkan saya buat statement tu terkeluar daripada dia punya apa? Dia punya boundary dia. Dia punya apa tu dia panggil hudud dia. Dia punya apa? Sempadan dia. Nampak? Jadi saya sebut baik dalam Quran apa tuan-tuan? Allah sebut pada ayat 189 surah Al-Baqarah. Allah kata walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, baik itu disebut sebagai al-birru. Itu yang kita sebut haji mabrur tu, asal perkataan al-birru. Okey? Maknanya baik itu bukan dengan kamu memasuki rumah kamu daripada pintu belakang. Sebab apa tuan-tuan? Dia ayat tu ada sejarah turun ayat tu. Orang Arab dulu tuan-tuan, dia kalau pergi Arab jahiliah ni, dia kalau pergi buat haji, orang Arab jahiliah ni dia buat haji tuan, dia buat haji, dia buat umrah, tapi bukan macam cara kita buat lah. Orang Arab jahiliah dulu kalau dia pergi haji, dia pergi umrah macam mana tuan? Dia melompat-lompat dekat Baitullah tu. Masa tu kan Baitullah pun dipenuhi dengan berhala kan. Dia melompat-lompat dekat Baitullah tu. Lepas tu dia tak akan laju. Tu cara dia buat haji. Jadi bila dia balik tuan-tuan ke rumah dia, dia takkan lalu pintu depan, dia lalu pintu belakang. Ada setengahnya lalu bumbung, panjat bumbungnya. Jadi tuan-tuan rasa-rasa kalau balik daripada umrah nak ikut Arab jahiliah punya cara, tuan-tuan lalu daripada bumbung tu, terjun ke dalam. Itu fahaman Arab jahiliah dahulu. Jadi Allah tegur dalam Quran, bukan baik ni ikut fahaman kamu, tapi Allah kata baik ni at-taqwa, adalah orang yang bertakwa. Apa makna takwa tuan-tuan? Takwa ni kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai compliance. Dalam bahasa kita disebut sebagai mematuhi peraturan. Hari ni kalau kita berniaga tuan-tuan, kita mematuhi peraturan Allah, kita dah kira berjaya, tak kira untung atau rugi. Siapa yang berniaga, dia patuhi perintah Allah, okey, berniaga secara berhemat, berniaga tuan-tuan tidak ambil kesempatan atas manusia, tidak menipu manusia, okey, tidak jual barang yang rosak, walaupun dia untungnya sedikit ataupun mungkin dia rugi, manusia nampak dia rugi, orang kata dia tak berjaya tuan-tuan, tapi Allah letak dia sebagai orang yang berjaya. Nampak tuan? Jadi baik hari ini adalah apabila kita mematuhi perintah Allah. Kalau hari ini kita sihat, kita patuhi perintah Allah, kita duduk dalam keadaan baik ini. Kalau hari ini kita tak sihat pun tuan-tuan, tapi kita taat pada Allah, kita adalah orang yang baik hari ini. Tapi hari ini kalau kita sihat tuan-tuan, kita banyak harta, tapi kita lalai daripada mematuhi perintah Allah, mana kita duduk dalam keadaan yang tidak baik. Itu sebab kenapa Allah kata sesungguhnya manusia yang paling berjaya di sisi Allah adalah manusia yang sentiasa memelihara peraturan dia. Itu maknanya mengamalkan peraturan dia dalam setiap aktiviti dia, peraturan Al-Quran dan Sunnah. Hari ini kita definasi orang yang berjaya pun salah tuan. Apa makna berjaya? Macam mana kita ukur seseorang tu berjaya ini? Apa kita tengok? Anak-anak air semua dah berjaya dah. Air punya kawan tu dah berjaya dah. Macam mana kita ukur seorang tu berjaya ni tuan? Dia tengok apa? Rumahnya besar, dia dah berjaya dah. Keretanya besar. Apa lagi? Pangkatnya besar. Lagi? Itu bukan saya cakap tuan-tuan. Itu riwayat daripada tuan-tuan. Okey. Isterinya besar. Saya riwayatkan daripada tuan-tuan lah. Bukan saya cakap. Kalau saya cakap kadang takut orang perempuan marah kan. Salah tuan-tuan. Itu bukan ukuran kejayaan. Kalau tuan-tuan letak ukuran kejayaan hari ini tuan-tuan berdasarkan rumahnya besar, keretanya besar, pangkatnya besar, saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang akan masuk dalam definisi itu? Siapa? Firaun akan masuk dalam definisi itu. Qarun akan masuk dalam definisi itu. Orang yang makan rasuah akan masuk dalam definisi itu. Adil ke? Adil ke kita kata orang yang makan rasuah orang yang berjaya? Pencuri pun akan masuk dalam definisi itu. Dia curi duit tuan-tuan pakai kereta besar.
Wah, hebat, berjaya dia. Nampak tu? Adil ke? Dan orang yang lahir dalam keluarga yang kaya pun nanti akan dianggap sebagai orang yang berjaya. Dia lahir keluarga kaya, tuan-tuan. Bapak dia hantar dia pergi overseas, dapat sijil, katakan degree. Balik tahun pertama jadi eksekutif, tahun kedua jadi senior manager, tahun ketiga jadi general manager, tahun yang kelima jadi CEO. Itu sebab dalam majalah keluar yang CEO. Dia ceritalah pengalaman dia. Wah, pergi overseas, macam mana menyaga dan sebagainya. Ada satu benda dia tak cerita. Apa dia tak cerita? Dia tak cerita company tu bapak dia punya. Nampak? Adil, tuan. Nanti kita akan tuduh Allah tidak adil, tuan. Kenapa? Ya Allah, kenapa lahir di dalam keluarga kaya? Kenapa lahir saya dalam keluarga miskin? Itu sebab kenapa Allah tidak ukur kejayaan kita berdasarkan apa yang kita ada. Yang ini tuan-tuan kena baca buku saya. Misunderstood concept in life, orang putih kata. Apa dia? Salah faham dalam kehidupan. Okey, apa salah faham? Kita anggap kejayaan berdasarkan apa yang kita capai. Tak ada, tuan-tuan. Allah tak sebut pun kejayaan berdasarkan apa kita capai. Allah tak sebut pun orang yang berjaya, orang yang kaya. Allah tak sebut pun orang berjaya, orang yang pangkatnya besar. Allah sebut orang berjaya siapa? Orang yang paling bertakwa. Nampak? Jadi kita nak jadi orang yang berjaya, tuan-tuan. Kita nak anak-anak kita jadi orang yang berjaya, tuan-tuan, pastikan dia orang yang bertakwa. Apa tu orang bertakwa? Orang yang bersungguh-sungguh untuk mematuhi perintah Allah. Nampak tu? Perintah Allah duduk kat mana, tuan-tuan? Dalam Al-Quran. Tuan-tuan perasan tak kita semua ni lawyer, tuan-tuan? Tahu lawyer? Lawyer tu, tuan-tuan, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu ni sebut peguam. Itu bahasa teori. Bahasa praktikal apa? Pengamal undang-undang. Lawyer ni apa dia? Pengamal undang-undang. Siapa lawyer yang terbaik? Siapa lawyer yang terbaik? Ni riwayat daripada orang, tuan-tuan. Saya cuma riwayatkan daripada orang. Ada orang kata, dia kata lawyer yang terbaik mendiang kapal sing. Itu orang kata lah, saya riwayatkan saja. Okey. Lepas tu orang lain tanya, kenapa? Dia kata sebab dia banyak menang kes. Kenapa pula dia banyak menang kes? Ada orang lain kata pula sebab dia hafal buku-buku constitution tu, buku-buku perundangan tu dia hafal. Tak kira lah, tuan-tuan. Itu riwayat daripada orang. Tapi masalah kita, tuan-tuan, lawyer yang terbaik adalah yang hafal apa? Buku-buku perundangan tu. Dan kita terlupa kita lawyer, tuan-tuan. Masalah dengan kita apa? Kita tak hafal buku perundangan kita, tuan-tuan. Kita panggil dia kitab suci. Okey? Kenapa kita panggil dia kitab suci? Sebab dia duduk almari suci dalam debu, tuan-tuan. Tak mau macam tu, tuan-tuan. Hari ni kita minta doa. Apa imam minta tadi? Daripada hari tu Allah, kita kata apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta barakah, tuan-tuan. Allah bagi barakah bulan Rajab, bulan apa? Sya'ban, dan bagi kita sampai ke bulan Ramadan. Apa tu barakah, tuan-tuan? Nanti tuan-tuan baca buku saya, tuan-tuan akan jumpa. Barakah, tuan-tuan, al-barakatu bermakna al-khair. Al-khair bermakna at-taqwa. Barakah, tuan-tuan. Okey, hari ni kalau kita kata barakah apa? Orang kata bertambah-tambah kebaikan. Kita minta bertambah kebaikan bulan Rajab ni, kita minta apa, tuan-tuan? Selalunya orang minta sihat, orang minta rezeki lebih. Salah, tuan-tuan. Al-barakatu bukan makna sihat dan rezeki lebih. Tapi bukan makna saya kata tuan-tuan tak boleh minta sihat. Kalau tuan-tuan nak minta sihat, bagi sihat saya tu, ya Allah, saya lebih taat kepada kamu. Itu makna barakah. Kalau kita menjaga, minta Allah bagi kita untung, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam masa sama, jangan minta untung saja. Jangan berhenti kat situ. Bagilah, ya Allah, kalau saya untung, ya Allah, bagi dengan keuntungan ini saya bertambah rapat kepada kamu. Saya bertambah mahir dengan Al-Quran. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak jadi lawyer yang terbaik, kita kena hafal buku constitution tu, buku perlembagaan tu, buku undang-undang tu. Dan buku undang-undang kita adalah Al-Quran. Tapi masalah kita tak hafal, macam mana kita jadi orang yang terbaik tu? Kuntum khaira ummah. Ini tajuk buku ni. You are the best. Kamu adalah umat yang terbaik. Itu yang saya nak kupas benda tu dalam 500 muka surat. Okey? Jadi
Saya tulis tu dalam bahasa yang mudah tuan-tuan dalam bahasa praktikal yang kita guna setiap hari. Jadi tuan-tuan baca pelan-pelan. Tapi kalau tuan-tuan nak uraian dia, tuan-tuan kena datang KL lah. Okey. Saya ada buat dia punya kelas dia di KL. Nanti kita cerita sekejap lagi, okey? Jadi balik-balik pada kita punya apa tuan-tuan tajuk you are the best. Kamu adalah umat yang terbaik. Sebab apa kita kena jadi umat yang terbaik tuan-tuan? Sebab umat yang terbaik sahaja yang layak untuk jadi calon syurga. Itu sebab Allah kata tadi wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tuan-tuan? Calon-calon syurga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang yang bertakwa sahaja akan duduk di dalam taman-taman dan mata air. Tuan-tuan, rasa-rasanya nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Apa soalan Ustaz tanya ni, dia kata memanglah nak masuk syurga. Tapi hari ni tuan-tuan, tak boleh dengan angan-angan tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, laisa bi amaniyikum, bukan dengan angan-angan kamu tuan-tuan Allah kata nak masuk syurga. Bila nak masuk syurga tu? Saya nak tanya tuan, bila nak masuk syurga? Nanti dekat akhirat tuan-tuan tak ada tuan-tuan syurga datang pada hari kematian kita. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Kubur itu adalah taman daripada taman syurga. Bila nak mati tuan? Besok tuan-tuan kalau pergi minum tuan-tuan, kalau kata tuan kita macam orang pencen, lepas subuh kadang-kadang ajak kawan minum tuan-tuan masa duduk minum tu tanya soalan. Apa soalannya? Bila nak mati? Bagi dia terperanjat sikit tuan. Sebab manusia paling tak suka dengan perkataan mati tuan-tuan. Tuan-tuan tak suka, tuan-tuan tetap mati tuan. Nampak? Tanya ustaz depan saya ni, ustaz baju putih ni. Ustaz, boleh tanya sikit tak? Boleh? Ustaz umur berapa? Berapa? 16. Sweet 16. Sikit lagi nak kena sweet 17. 1 tahun lagi. Ustaz sebelah? Ustaz lah. Berapa? 45. Tak dengar. 44. Sweet 44. Saya berapa? Saya sweet 51. Kalau tak sweet pun sweet sour pun tak apa lah. Kan kita kata umur 16 tahun muda kan? 44 muda ke tu? Muda. Dalil. Saya nak dalil dia baru umur 44 tu muda. Apa dalil dia? Dalil dia orang putih kata life start at 40. Apa dia? Hidup ni mula umur 40. Itu orang putih kata. Saya 51 ni muda ke tua? Ada dalil tuan. Dalil dia orang Melayu punya dalil. Life start at 60. Orang Melayu kata umur ni mula 60. Sebab apa dia cakap? Kalau dia tengok orang tu bang umur berapa? 60. Muda lagi bang, steady lagi, baru pencen. Ini cerita daripada orang tuan. Ada seorang tu dia berjalan tuan-tuan, bawa tongkat, pakai tongkat. Kali orang kata, wah abang nampak muda lagi. Dibaling ke tongkat tuan-tuan. Kita tuan-tuan cukup suka kalau orang kata kita muda tuan-tuan cukup suka. Tapi masalahnya kalau kita perasan kita muda tuan-tuan, yang sebenarnya apa? Kalau kita rasa kita muda ni cukup bahaya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita rasa hari kematian kita masih lagi jauh. Itu masalah kalau kita perasan diri kita muda. Jaga-jaga tuan-tuan Ustaz umur 16 kan? Kalau campur tolak bila nak mati Ustaz? Ini soalan cukup bahasa ni. Agaknya berapa? Ada penyakit jantung ke? Tak ada. Agaknya campur tolak berapa lama hidup saya? Payah nak agak. Ada sekali tu saya ceramah kat Terengganu tuan-tuan lama dah lah. Dia kata, bang umur berapa? Dia kata 50. Saya campur tolak berapa lama nak hidup bang? Tak tahu lah Ustaz, 25 tahun lagi kot. Nampak tuan-tuan. Apa masalah pemikiran kita tuan-tuan? Pemikiran kita tuan-tuan at any given moment in time tuan-tuan, maknanya bila-bila masa saja dalam hidup tuan-tuan. Okey, kita masih rasa kita ada besok tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, dah buat tak perancangan untuk besok? Tuan-tuan dah buat dah perancangan untuk besok? Tuan-tuan nak pergi mana dan sebagainya, betul tak Even minggu depan pun tuan-tuan dah ada perancangan.
Bulan depan pun tuan-tuan ada perancangan. Ujung tahun ni pun tuan-tuan ada perancangan. Mungkin nak kahwinkan anak, mungkin nak pergi umrah. Betul? Macam-macam perancangan kita buat. Tapi ada satu perancangan kita tak buat. Bila nak mati. Saya nak tanya, hari ni tuan-tuan, selalunya orang cerita isu semasa kan? Apa isu semasa hari ni? Apa isu semasa hari ni? Cerita pasal apa? Panda. Isu pasal panda. Betul ke tuan-tuan itu isu semasa? Betul ke? Bagi saya dalil itu isu semasa? Tuan-tuan tak boleh bagi dalil. Maknanya kalau tak ada dalil tak betul tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa isu semasa? Isu yang paling semasa hari ni, bila nak mati. Kenapa tuan-tuan? Kenapa bila nak mati? Sebab yang paling dekat dengan kita, Imam Ghazali kata, yang paling dekat dengan kamu adalah hari kematian kamu. Maknanya yang paling segera, yang paling dekat sekali, yang paling semasa sekali dengan kita, yang patut kita bincang tuan-tuan, bukan pasal panda tuan-tuan. Panda tu tuan-tuan okey, dia tak ada dosa tuan. Tak payah cerita pasal dia. Yang nak cerita kita ni, bila nak mati. Tu besok tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi minum, kalau ada kawan-kawan kita pasal panda, tak payah cerita. Cakap bila nak mati bagi dia terperanjat sikit. Nampak? Bukan saya kata tuan-tuan tak boleh cerita pasal panda tuan, tapi itu cerita nombor 10. Nombor 1, isu yang paling semasa, bila nak mati. Sebab Rasulullah kata, Al-Qayyisu, orang yang paling bijak tuan-tuan, adalah orang yang bukan cerita pasal panda Orang yang paling bijak adalah orang yang ingat bila nak mati. Bincang bila nak mati. Sebab bila kita fikir nak mati tuan-tuan, hari ni kalau kita cakap bila nak mati, kita takut lemah semangat tak ada tuan-tuan. Kenapa Rasulullah SAW kata orang yang paling bijak adalah orang yang selalu ingat mati? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak mati hari ni, tuan-tuan akan jadi orang yang tamak ke? Nampak? Kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan mati hari ni, tuan-tuan akan jadi orang yang dengki kepada manusia ke? Orang yang benci pada manusia ke? Kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan nak mati tuan-tuan lepas isyak ni kan, macam mana semayang tuan-tuan? Itu gunanya Rasulullah SAW suruh kita selalu ingat supaya dia boleh mempengaruhi kita punya pemikiran dan perbuatan kita tuan-tuan, supaya lebih taat kepada Allah. Tapi hari ni tuan-tuan, kalau kita semayang, perhatilah semayang kita macam mana tuan-tuan. Kadang-kadang kita angkat takbir Allahu Akbar, lepas tu tiba-tiba Assalamualaikum. Yang kita sedar, imam dah bagi salam aja. Yang lain semua kita tak sedar. Adakah semayang itu akan diterima oleh Allah? Tak ada. Semayang yang tidak diikuti dengan benar-benar khusyuk pada Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Itu sebab Allah kata fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Apa saja celaka? Alladzina hum fi solatihim sahun. Mereka yang lalai, makna tak fokus. Okey, solat, cakap depan Allah tapi ingat benda lain. Itu orang yang celaka dalam solat. Itu sebab tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih tuan-tuan, saya ambil mafhum dia. Orang yang solat ni apabila selesai solat, solat tu akan keluar daripada diri dia dalam keadaan berwarna putih. Dan dia bercakap, terima kasih kerana menjaga aku, memelihara aku wahai manusia. Dan Allah akan angkat solat dia ke langit. Tetapi orang yang menjaga yang solatnya tidak dijaga dengan baik tuan-tuan, dia akan keluar dalam keadaan berwarna hitam. Semoga Allah mensia-siakan kamu sebagaimana kamu mensia-siakan aku. Dan dia angkat. Bila dia angkat, Allah lipat solat tu dan Allah baling balik ke muka orang yang solat. Nak macam tu. Itu tuan-tuan. Itu sebab kita kena belajar daripada Al-Quran, pemahaman. Jadi tuan-tuan, kita balik pada kuntum khaira ummah, you are the best. Dan Allah kata orang yang terbaik adalah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Orang yang dapat mematuhi perintah Allah. Tetapi perintah Allah duduk di mana tuan-tuan? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguannya, dia jadi apa? Hudan, panduan kepada orang yang terbaik, orang yang bertakwa. Hudan tu tuan-tuan, kita terjemah panduan. Tapi itu bahasa teori. Bahasa praktikal apa? Bahasa praktikal dia adalah SOP.
Bahasa praktikal dia adalah tata cara. Bahasa praktikal dia adalah apa? Resepi. Tuan tahu SOP kan? Apa SOP? Standard Operating Procedure. Masa bila kita guna SOP, masa kerja lah. Betul? Masa kerja, bos bagi tata cara kerja, SOP tu. Tuan-tuan buat apa SOP tu? Minggu pertama baca SOP, baca tata cara kerja, buat aturan kerja. Minggu pertama. Minggu kedua, bos kata buat apa? Baca SOP bos. Minggu ketiga, baca SOP bos. Minggu keempat kena buang. Sebab saya letak you bekerja kat sini bukan baca SOP tu. Baca lepas tu apa? Faham dia, lepas tu laksanakan dia. Faham kita tuan-tuan. Dalam kerja kita tahu apa tujuan SOP tu. Betul? Tapi kita terlupa tuan-tuan. Kita ni siapa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata kami jadikan kamu di muka bumi wahai manusia sebagai seorang khalifah, wakil kami, pekerja kami. Apa tujuan? Huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Untuk tujuan kamu mentadbir dan memakmurkan muka bumi ini. Itu tujuan dia. Tapi untuk kita takbir muka bumi dengan baik, Allah ada SOP dia tuan-tuan. Apa SOP dia? Al-Quran. Okey, SOP dia Al-Quran. Tapi hari ni tuan-tuan, manusia buat apa dengan Al-Quran? Umur 7 tahun dia baca Quran, betul? Umur 10 tahun dia baca Quran, dia khatam Quran. Umur 40 tahun dia baca Quran. Umur 60 tahun dia baca Quran. Tanya dia faham tak? Bukan tuan-tuan kat sini lah, orang kat luar ni tu. Nampak. Tanya dia faham tidak? Kenapa Allah tak pecat dia? Kenapa? Kita kalau 3 minggu aja tuan-tuan, duduk baca je SOP, tak faham, kena pecat dah. Tapi kadang-kadang setengah orang tu sampai umur 60 tahun baca Quran tak faham. Kenapa Allah tak pecat? Belum lagi tuan-tuan, belum lagi. Allah kata wala yahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Okey? Jangan kamu sangka wahai manusia Allah lalai atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim tuan-tuan? Orang yang zalim ni orang yang tidak gunakan Al-Quran tu secara yang betul. Kita hari ni nak barakah tuan-tuan. Kita kata Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab, wa ballighna Ramadan. Okey? Bagi barakah. Nanti tuan-tuan boleh tengok dalam buku saya tuan-tuan, pada ayat 155 surah Al-An'am. Allah kata apa? Yang kamu minta wahai manusia barakah tu, Allah kata wa hadza kitabun anzalnahu barakun. Ini kitab yang kami turunkan, ia bawa barakah. Maknanya kita minta tadi barik lana fi Rajab tuan-tuan. Kita minta apa yang sebenarnya? Azan ni. Okey. Kita minta apa tuan-tuan? Kita minta supaya Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Itu maknanya minta barik lana fi Rajab tu. Sebab barakah tu duduk pada Al-Quran. Kita tunggu sekali, sambung sikit. Jadi yang kita minta barakah tadi tuan-tuan, Allah jawab tuan-tuan. Bila kita minta pada Allah, Allah jawab. Okey, dalam doa kita minta pada Allah. Allah jawab bila kita baca Quran. Sebab tu Quran tu kalimatu Rabbi, bahasa Allah. Pada ayat 155 surah Al-An'am, surah yang apa? Surah yang ke-6, Allah kata wa hadza kitabun anzalnahu barakun. Ini kitab kami turunkan, ia bawa barakah. Jadi yang sebenarnya bila kita minta barakah, maknanya bagi saya tu, ya Allah, Al-Quran itu duduk di hati saya. Itu makna barakah. Jadi Allah suruh buat apa? Bila Allah kata ini kitab kami turunkan, ia bawa barakah, Allah suruh buat apa? Fattabi'u, ikutilah ia. Wattaqu, amalkan dia dengan ikhlas. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat daripada aku. So kita nak dapat barakah dan rahmat daripada Allah tuan-tuan, kita kena buat apa dengan Al-Quran tu? Allah kata fattabi'u, ikutilah ia. Tapi kita buat apa dengan Quran? Faqra'u, kita baca je tuan-tuan. Kita ubah ayat Quran tu. Allah suruh ikut Quran tu, bukan baca. Apa makna ikut? Baca secara bertajwid. Apa lagi?
faham apa yang kita baca, maknanya kita kena tahu bahasa Arab dia. Yang ketiga, amalkan dia dengan ikhlas. Yang keempat, sampai kepada orang lain. Itu kita punya tanggungjawab kita terhadap Al-Quran. Benda ini disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku dia, tuan-tuan. Kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil azim. Dr. Yusuf Qaradawi ada tulis buku, bagaimana sebagai seorang Islam kewajipan saya, tanggungjawab saya terhadap Al-Quran. Pertama sekali, kita kena baca dia secara bertajwid. Yang Allah letak dalil daripada surah Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Itu tanggungjawab kita yang pertama. Tanggungjawab kita yang kedua, tuan-tuan, Allah sebut pada surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa kamu tidak tadabbur, hayati, fahami Al-Quran itu? Dan Dr. Yusuf Qaradawi sebut dalam tafsir dia kata apa? Tidak mungkin kamu boleh tadabbur, menghayati Quran itu kalau kamu tidak tahu apa bahasa yang dalam Al-Quran. Nampak? Bahasa Arab ni bukan untuk orang Arab. Bahasa Arab ni adalah untuk semua orang Islam. Bahasa kita yang sebenarnya bukan bahasa Melayu, tuan. Bahasa kita adalah bahasa Arab. Sebab kita orang Islam. Nampak? Walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan. Allah kata, Allah hantar seorang rasul tu bilisani qaumi, dengan bahasa kaum dia. Rasulullah dihantar dengan bahasa kaum dia. Orang kata kaum Rasulullah itu orang Arab. Tidak, tuan-tuan. Rasulullah SAW, tuan-tuan, dia punya umat dia siapa? Umat Islam. So makna bahasa yang dihantar Al-Quran itu adalah untuk semua bahasa orang Islam. Nampak? Yang ni kita nak ambil iktibar, tuan-tuan. Okey, hari ni, tuan-tuan, masalah dengan sebahagian umat Islam kita di luar sana, tuan-tuan. Kita baca buku tujuan untuk apa? Kita baca buku tujuan untuk apa, tuan? Untuk kita memahami dia, betul tak? Betul? Tapi masalah dengan orang Islam kita ni, apa buku yang mereka baca hari ni yang mereka baca mereka tak faham? Al-Quran, tuan-tuan. Adil ke, tuan-tuan? Yang lain buku, tuan-tuan, tonggang langgang kita baca bahasa lain, belajar bahasa lain, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Apa hukum belajar bahasa Inggeris, tuan-tuan? Apa hukum belajar bahasa Melayu? Saya nak tanya. Hukum belajar bahasa Melayu apa? Wajib, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata hukum belajar bahasa Melayu wajib, orang Arab tu berdosa je tak lagi, tuan. Tak tahu bahasa Melayu. Apa hukum belajar bahasa Arab? Wajib, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak ikut Quran. Dan Quran tu Quranan Arabian. Quran tu dalam bahasa Arab. Tu kita kena ambil iktibar. Itu sebab hari ni, tuan-tuan, nak jadi calon syurga, orang yang jadi calon syurga adalah orang yang disebut sebagai you are the best. Orang yang terbaik. Siapa dia? Orang yang bertakwa. Modul dia apa? Al-Quran. Okey, modul dia Al-Quran. Dan dia punya kewajipan terhadap Al-Quran apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak jadi calon syurga hari ni, tuan-tuan kena letak diri tuan-tuan dalam 4 condition ataupun 4 syarat tuan-tuan kena betul. Kalau tuan-tuan nak jadi calon syurga. Kalau tuan-tuan tak nak, tak ada masalah, tuan-tuan. Saya cerita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi. Biar kita assess diri kita hari ni, tuan-tuan. Sebab hari kematian kita telah tersangat dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sangat dekat hari kematian kamu, wahai manusia. Tapi kami duduk dalam keadaan lalai. So biar kita nilai diri kita hari ini, tuan-tuan, supaya besok bila kita bertemu Allah, kita bertemu dalam keadaan gembira, tuan-tuan. Nampak? Okey, apa syarat pertama nak jadi calon syurga? Syarat pertama nak jadi syurga, tuan-tuan, kita kena pandai baca Quran. Kita kena pandai baca Quran, tuan-tuan. Sebab itu dia punya jalan ke syurga. Habis, Ustaz, saya tak pandai hari ni, macam mana? Macam mana buat? Pergi belajar, tuan-tuan. Pergi belajar. Baiknya Allah, kalau Allah letak syarat kita kena pandai baca Quran daripada mula sampai habis sekarang, tuan-tuan, baru tu tuan-tuan boleh masuk syurga. Saya yakin tak ada seorang masuk syurga. Pergi belajar. Hatta hari ni, tuan-tuan, tuan-tuan tak gerti baca satu benda pun, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan minta ampun pada Allah. Tak kira lah umur tuan-tuan dah berapa, 60, 70, 80, tuan-tuan tak gerti satu apa pun Quran, tuan-tuan minta ampun pada Allah hari ini juga. Sebab kita tak tahu kematian bila. Besok berazam, saya nak pergi mengaji, Ustaz. Pergi cari kelas. Hatta tuan-tuan kena baca Iqra' dulu ke, Baghdadi ke, apa ke, tuan-tuan, Muqaddam ke, Alif Bata ke, pergi mengaji. Kalau ditakdirkan tuan-tuan dalam perjalanan nak pergi mengaji, belum mengaji lagi, dalam perjalanan nak pergi mengaji tu,
tiba-tiba tuan-tuan mati tuan-tuan, Allah akan maafkan tuan-tuan. Itu yang pertama. Ini kalau tuan-tuan nak jadi calon syurga tuan. Tapi ini pun manusia kadang-kadang tak nak buat. Sangat mudah nak masuk syurga, tapi manusia tak nak masuk tuan-tuan. Nampak? Itu satu. Yang kedua, ni harapan terakhir kita tuan-tuan untuk masuk syurga kalau kita mati lagi. Okey. Kalau baca panjang pendek dengung tuan-tuan, hukum dia apa? Wajib. Kalau baca panjang pendek sebutan tu, huruf tu semua wajib tuan-tuan. Faham? Faham apa yang kita baca, hukum dia apa? Lagi wajib tuan-tuan. So tuan-tuan kena pergi mengajar belajar bahasa Arab Al-Quran. Jangan pergi belajar bahasa Arab apa dia panggil apa? Bercakap tu. Sebab tujuan kita belajar bahasa Arab tuan-tuan adalah untuk memahami Quran. Pergi cari kelas ustaz-ustaz kita mengajar macam mana nak memahami Al-Quran, bahasa Arab dalam Al-Quran, pergi ngaji. Walaupun tuan-tuan baru dapat a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuan-tuan. Pergi ngaji tuan-tuan. Cari dekat kawasan Sungai Besar ni. Kalau tak ada kawasan Sungai Besar ni, tuan-tuan kena datang paling dekat sekali Kelang, sebab saya dah mengajar kat sana. Minggu kedua sampai minggu keempat di Masjid Rahimiyah tu, depan hospital tu. Subuh, lepas subuh mengaji bahasa Arab. Apa dia cakap? Jauh lah ustaz. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang Sungai Besar ni tuan-tuan pergi kerja KL? Ada tak ada? Kenapa dia tak cakap sama bos dia? Jauh lah bos. Bab kerja tuan-tuan hujung dunia pun dia pergi tuan. Bab nak masuk syurga, antara Sungai Besar sama Kelang dia kata jauh. Nampak? Itu tuan-tuan pulang pada tuan-tuan dia. Kalau tuan-tuan nak masuk syurga ke lah. Kalau tak nak, tak ada masalah. Ni sikit cerita kalau nak masuk syurga ni. Yang ketiga tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tahu kena amalkan dengan ikhlas. Kalau tuan-tuan tahu sembahyang dia awal tu baik, tuan-tuan kena buat benda tu. Amalkan dengan ikhlas. Itu syarat yang ketiga nak masuk syurga. Syarat yang pertama, kena sentiasa baiki bacaan kita. Syarat yang kedua, kena apa? Kena apa dia panggil? Kena memahami apa yang kita baca, baiki pemahaman kita. Syarat yang ketiga, kena amalkan apa yang kita tahu kena ikhlas, Al-Quran dan Sunnah ni. Dan yang keempat, apa yang kita tahu sampaikan pada orang lain walaupun satu ayat. Ini 4 syarat nak jadi calon syurga. Kalau hari ini tuan-tuan kita tak penuhi syarat ini, makna kita tak layak jadi calon syurga. Nampak? Kalau kita tak layak tuan-tuan jadi calon syurga, macam mana kita masuk syurga? Orang yang tuan-tuan memenuhi 4 syarat tu pun belum tentu masuk lagi tuan-tuan. Apa lagi kita yang tak penuhi syarat? Ini kita kena fikir seriously tuan-tuan. Kenapa? Sebab hari kematian kita telah tersangat dekat. Nampak tu? Ada lagi sikit masa tuan-tuan, saya cerita pengalaman saya sikit. Mungkin dulu lama dah tuan-tuan, saya kata dah 5-6 tahun, 7 tahun saya tak pernah datang surau ni, masjid ni. Saya pernah datang dulu sekali, tapi saya ulang balik. Saya ni dulu tuan-tuan, macam tulis di belakang buku saya tu, saya ni bukan ustaz tuan-tuan. Orang saja panggil saya ustaz. Okey. Dulu saya ni tak suka baca Quran tuan. Kampung boy. Tu kampung boy. Apa dia buatnya? Masuk laut, terjun sungai. Masa kecil-kecil malas betul belajar tuan. Bila belajar malas, mengaji lagi malas. Mak saya cikgu, bapak saya cikgu. Mak saya dia pandai ngaji tuan-tuan. Kalau dia ajar saya tuan-tuan, mak saya ni garang. Kalau dia ajar saya salah sikit cubitnya. Kan Bila cubit saya menangis. Bila nangis dia kata, malas aku mengajar kamu ni, kau mengaji sama ustaz lah. Dekat kampung saya tuan-tuan ada seorang je ustaz, yang nak mengajinya berpuluh-puluh. Bila mak saya suruh mengaji sama ustaz, wah, saya senang hati tuan-tuan. Sebab apa, boleh main. Nampak? Itu pengalaman saya kecil-kecil. Tapi bila saya sekolah menengah tuan-tuan, saya dah ada kesedaran belajar. Sebab apa tuan-tuan saya dah ada kesedaran belajar? Masa saya sekolah menengah, saya punya visi tuan-tuan. Matlamat hidup saya dah jelas dah. Masa sekolah menengah ada kesedaran. Tuan-tuan tahu apa visi saya? Apa matlamat saya? Saya nak jadi orang kaya tuan-tuan. Masa sekolah menengah. Sebab bagi saya, orang kaya adalah orang yang berjaya. Itu sebab lintang pukang saya belajar masa kat sekolah dulu. Belajar bahasa Inggeris, belajar fizik, belajar chemistry. Sebab saya nak jadi orang kaya. Tapi mengaji tak ada.
Seingat saya masa saya sekolah menengah tuan-tuan, saya tak pernah pegang Quran tu kecuali pada hari Jumaat malam saja. Sebab sekolah wajibkan baca Yasin. Jadi payah sangat nak baca, saya baca yang tulis bahasa Melayu tu, YASIN tu. Tu. Yang tulis bahasa Melayu tu, YASIN tu kan Tapi pandailah minta sama Tuhan, bagi saya sihat, bagi saya peluang melanjutkan pelajaran, bagi saya dapat result yang baik. Tuhan kata, engkau pintalah pada aku suruh kamu mengaji, kamu tak nak mengaji. Mengaji Quran hukum dia wajib. Belajar fizik, chemistry hukum dia apa? Fardu kifayah tuan-tuan, paling tinggi. Kalau tak ada sunat saja. Mana kena belajar dulu? Patutnya kena belajar Quran dulu. Tapi saya tak buat. Saya tak patuh pada Allah tuan-tuan. Tapi Allah bagi saya sihat juga tuan-tuan. Allah bagi saya peluang melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Sampai saya di England tuan-tuan, Allah pelihara lagi saya tuan-tuan. Kat England tu masa tu tuan-tuan, budak-budak duduk dengan Mak Saleh, minum arak pun ada. Tapi Allah pelihara saya, duduk saya dekat kawan-kawan yang agak baik. Baik macam mana? Sembahyang subuh sama-sama, sembahyang isyak sama-sama. Itu dah kira baik tu masa kat England. Tapi satu subuh tuan-tuan, bila lepas saja sembahyang, tiba-tiba kawan ambil Quran tuan-tuan. Saya bila tengok kawan ambil Quran tuan-tuan, saya asal orang Melaka tuan-tuan, tapi saya duduk Selangor ni 30 tahun dah. Anak-anak saya semua orang Selangor. Okey. Apa berlaku tuan-tuan? Orang Melaka kata bila tengok kawan pegang Quran tu berderau darah tuan-tuan. Tu berderau darah. Takut. Apa cakap? Habis aku ini. Apa pasal? Hari ni kalau aku mengaji, orang akan tahu saya tak kerti ngaji tuan-tuan. Saya tak kerti ngaji. Kenapa saya takut tuan-tuan? Sebab saya malu kalau orang tahu saya tak kerti mengaji. Walaupun selama-lamanya Allah tahu saya tak kerti mengaji. Saya tak malu pun sama Allah tuan-tuan, walaupun saya malu dengan manusia. Mula-mula nak cabut tuan-tuan, tapi nak cabut ke mana? Subuh masuk pukul 3 pagi. Lama-lama saya duduk juga tuan-tuan, sorang-sorang baca. Sampai turn saya baca tuan-tuan, mengangkat-ngangkat baca Quran tu. Ngangkat-ngangkat, baris atas jadi baris bawah, baris bawah jadi baris depan. Nasib baik tak ada baris tepi tuan. Kalau ada baris tepi pun saya sapu tuan-tuan. Tiap-tiap ayat baca salah tuan. Tiap-tiap ayat baca salah. Kalau ikut saya, ingat saya tuan-tuan, ada satu ayat tuan-tuan. Sebab asyik kena tegur je. Kita kalau mengaji orang tegur kan panas telinga kita lah. Asyik kena tegur, tak bagi can. Orang Melaka kata bercinta tuan-tuan, nak menghabiskan satu muka surat tu nak baca. Punya susahnya. Nampak? Asyik kena tegur je, lama-lama saya pun fed up tuan-tuan. Mana ayat yang apa dia panggil, saya rasa confident ni nak baca, saya pun baca cepat-cepat. Belum sempat tegur, saya pergi ayat lain. Ada satu ayat tuan-tuan, memang dah confident rasa nampak baca. Bunyi ayat tu apa? Jin tanah. Saya baca apa tuan? Jin tanah saya baca. Siap dengan dengung 2 harakat lagi. Jin tanah. Saya sebut benda tu. Kawan saya ketawa tuan. Saya tak perasan benda tu. Ingat dah okey dah. Dengung pun cukup kan. Kawan kata mana ada jin tanah dalam Quran. Itu pengalaman saya. Malu untuk dia nak cakap tuan. Memang saya tak suka baca Quran. Maknanya sepanjang saya mengaji sama kawan pagi, terseksa tuan-tuan. Nampak? Tapi itulah Al-Quran tuan-tuan yang Allah sebut pada surah Ibrahim tuan-tuan. Apa surah Ibrahim Allah sebut? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ini kitab kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad. Dia mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Apa makna ayat tuan-tuan? Saya duduk dalam kegelapan tuan-tuan. Apa kegelapan saya? Saya tak suka baca Quran dan saya tak pandai baca Quran. Tapi bila saya dipaksa oleh kawan tuan-tuan berbulan-bulan lepas subuh baca Quran, tiba-tiba satu hari apa berlaku tuan-tuan? Datang perkataan dalam hati saya, cakap apa? Saya rasa saya perlulah belajar Quran. Saya tak tahu datang daripada mana, kecuali itu datang daripada hidayat Allah melalui cahaya yang datang daripada Al-Quran. Nampak? Saya tak nak fikir nak belajar Quran tuan. Tiba-tiba satu hari dia datang perkataan tu. Saya kata, saya rasa saya perlulah belajar Quran. Sejak daripada hari itu tuan-tuan, saya belajar sikit-sikit tuan-tuan. Minta tolong kawan. Kadang-kadang kawan sibuk tuan-tuan saya buka kaset tu. Dulu mana ada VCD, semua tak ada. Okey. Buka kaset tu, forward ke depan pun tak jumpa ayat, rewind ke belakang pun tak jumpa. Itu dulu tuan. Tapi saya buat juga. Tapi tuan-tuan, nak dipendekkan cerita tuan-tuan, apa berlaku? Akhirnya Allah izinkan saya hafal 30 juzuk Quran tu. Saya pun tak percaya saya boleh hafal 30 juzuk Quran. Sampai sekarang saya tak percaya tuan.
Kenapa tuan-tuan? Kalau ikut hukum akal tuan-tuan, ikut hukum akal, dalam keadaan saya sibuk belajar, tak gerti pula baca Quran, nak hafal Quran. Kalau ikut akal memang tak logik tuan-tuan. Tapi apa pengalaman saya dapat dari situ? Dalam hidup tuan-tuan, kalau kita berazam nak buat apa yang Allah suka, berazam untuk dekat kepada benda yang Allah paling suka tuan-tuan, itu Al-Quran, Allah akan bagi kita nampak benda yang impossible tu jadi possible tuan-tuan. Kalau ikut hukum akal tuan-tuan, memang saya impossible. Dulu saya cuba juga hafal Quran sikit-sikit tuan-tuan. Bila saya dah kerja, saya dah hafal 3 juzuk masa tu. Itu pun banyak tak ingat tuan-tuan. Bila saya pergi Mekah tuan-tuan, masa saya pergi Mekah, Allah bagi rezeki pergi Mekah masa tu, haji tahun 89 saya minta pada Allah, ya Allah, saya rasa saya nak hafal Quran Allah, tapi saya tak nampak jalan dia. Saya hafal 3 juzuk ni pun rasa berat nak menjaganya. Saya minta Allah bagi tuan-tuan. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi Mekah, jangan minta benda yang kecil tuan-tuan, minta benda yang besar. Apa dia? Bagi saya boleh hafal 30 juzuk Quran. Sebab Allah kata zalika huwal fadlul kabir, itu kurniaan yang paling besar sekali. Nampak? Jangan minta benda yang kecil. Kita pergi Mekah, kita minta sihat, kita minta apa? Bagi rezeki lebih. Itu benda yang kecil. Benda yang ada kaitan dengan dunia adalah benda yang kecil tuan-tuan. Minta benda yang besar. Sebab Allah kata zalika huwal fadlul kabir, Quran ni adalah kurniaan yang paling besar. Jadi minta yang tu. Walaupun belakang kepala kita ni tuan-tuan ni, boleh ke tak boleh tu diamkan, minta aja. Minta, ya Allah bagi saya boleh hafal tu. Allah bagi tuan-tuan. Saya minta apa lagi tuan-tuan? Saya minta Allah kurniakan 12 orang anak, Allah bagi 13 tuan-tuan. Walaupun Allah ambil satu balik, saya minta apalah. Apa lagi saya minta supaya saya boleh faham bahasa Arab tu, Allah bagi. Tapi ada satu benda saya lupa nak minta tuan-tuan. Apa? Saya lupa nak minta semua murid-murid saya hafal 30 juzuk Al-Quran tu. Saya terlupa nak minta Allah. Tapi saya dah janji sama murid-murid saya. Okey, di KL dan mana-mana. InsyaAllah kalau saya pergi lagi sekali besok. Biasanya saya tiap-tiap tahun pergi tuan-tuan, tapi ni dah 3 tahun saya tak pergi. Sebab tak ada, belum ada apa kesempatan lagi nak pergi. InsyaAllah kalau saya pergi, saya akan minta doa. Kenapa saya nak minta doa tu? Ada sebab tu. Okey, kalau saya boleh buat tuan-tuan hafal satu ayat tuan-tuan, kata dia Yasin tuan-tuan. Cuba contoh baca Yasin aja. Berapa pahala tuan-tuan dapat? 20. Kalau tuan-tuan baca 100 kali, tuan-tuan dapat 2000. Cuba tuan-tuan baca 100 kali, tuan-tuan dapat 2000. Bila tuan-tuan dapat 2000, saya akan dapat 2000. Kalau ada 100 orang dalam majlis ni, saya akan dapat 200,000. Kenapa? Sebab saya upline dia. Tuan-tuan downline saya. Apa maknanya? Penjagaan mati level paling untung sekali suruh orang hafal Quran. Nampak? Tapi belum ada kesempatan lagi nak buka. Tapi saya tak nak tunggu tuan-tuan. Saya tak tahu bila saya boleh pergi lagi umrah ke, pergi haji. Saya nak ambil kesempatan Ramadan. Sebab Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Allah buka rahmat di seluas-luasnya. Dan saya nak ajak tuan-tuan sama-sama. Saya dah edarkan tu tadi apa? Apa dipanggil apa? Brosur tadi. Tuan-tuan tolong datang pada 12 bulan Julai di Dewan Muktamar Pusat Islam. Saya dah lama tak buat program tuan-tuan, dah 7 tahun. Kebanyakan saya buat sekarang ni dengan corporate training. Sebenarnya saya nak buat pada awal Ramadan, tapi Petronas ambil tarikh tu. Petronas nak minta sekarang ni, nak galakkan semua staff dia tuan-tuan, bukan di Malaysia, di seluruh dunia, hafal satu hari satu ayat Petronas Dan dia ambil tarikh 5 hari bulan tu, Ramadan yang pertama tu, untuk buat seminar tu. Jadi saya cuma ada tarikh yang kedua tu aja, Ramadan kedua, Sabtu kedua tu. Itu aja yang saya dapat. Bulan Syakban pun penuh semua. Even saya nak datang kat sini pun dah banyak tangguh tuan-tuan. Ustaz Syarif minta lama dah. Okey, saya tak dapat lagi. Alhamdulillah malam ni dapat, dengan izin Allah. Dan saya dapat tarikh itu satu aja, untuk hari Sabtu 12 bulan Julai itu, untuk buka kepada semua masyarakat awam. Okey, dan saya dah iklan tuan-tuan baru ni kepada 1,500 audien dalam satu seminar mengenai keibubapaan parenting. 1,500 tuan-tuan Dan tempat tu cuma boleh masuk 1,000. Jadi kalau tuan-tuan lambat,
Apa kita nak buat? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, semua kita ni tuan-tuan, semua ni without miss boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk dalam kepala kita mungkin impossible. Kenapa impossible? Sebab kita tidak ada ilmu dia. Kita nak belajar ilmu dia. Biar tuan-tuan Ramadan ini menjadi titik perubahan bagi kita, untuk bagi kita peluang terakhir tuan-tuan untuk masuk syurga. Nampak? Sebab apa tuan-tuan? Orang yang mahir dengan Al-Quran, Allah kata ahlullah, mereka adalah keluarga Allah. Ini peluang terakhir kita nak jadi keluarga Allah, kalau kita hafal sungguh-sungguh Quran. Saya perlu tuan-tuan punya masa 5 minit di satu hari untuk hafal 30 juzuk Al-Quran. Tapi tuan-tuan akan datang seminar tu. Saya tunjuk nanti macam mana nak hafal 30 juzuk Al-Quran, macam mana nak memahami Quran tu. Kalau kita tak gerti baca pun kita boleh hafal. Dan macam mana nak melancar supaya kita fasih Quran tu. Jadi tuan-tuan jangan lepas peluang tuan-tuan. Sebab kita tak dapat buat program tu banyak tuan-tuan. Tadi pun saya ceramah subuh tadi di Masjid Rahimiah tu. Saya selalunya ceramah subuh sampai pukul 7.30. Pukul 8 diminta saya ngajar bahasa Arab 1 jam lagi. Okey. Kelas bahasa Arab hari ini tadi pun ada 150 orang kelas bahasa Arab. Okey, bila saya letak benda ni, dia kata ustaz kita nak bawa bas pergi. Orang daripada Kelang tuan-tuan nak bawa satu bas pergi. Jadi orang daripada Sungai Besar pun mesti ada sekurang-kurangnya satu bas wakil daripada Sungai Besar. Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang di Sungai Besar besok hafal Quran, Allah kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal. Kalau ahli sesuatu qaryah itu beriman dan bertakwa tuan-tuan, kami akan buka barakah tu daripada langit dan bumi. Nampak? Ramai orang dekat Sungai Besar ni hafal Quran tuan-tuan. Allah akan buka barakah tu daripada langit dan bumi. Ambil peluang ni di bulan Ramadan yang penuh barakah. Dan yang dalam masa yang sama, masa program tu kita nak doa tu. Doa yang saya cakap tadi. Kita nak doa ramai-ramai supaya Allah buka semua hati kita ni supaya cenderung nak hafal Al-Quran. Dia nak sayang dengan Quran tuan-tuan, tak ada cara lain, kena hafal tuan-tuan. Baru tuan-tuan boleh sayang dengan Quran. Tahun depan 2015 pada tarikh yang sama, mana tuan-tuan dapat berapa ayat dah? 52 ayat. Dengan bacaan yang baik dan hafazan yang kuat. Hari ni bila kita ngapal, bila cakap hafal kita, ustaz, kita dah tua-tua ni boleh ke hafal ustaz? Saya dah cuba hafal, payah nak ingat ustaz. Otak saya dah berkarat. Salah tuan-tuan. Mana tuan-tuan tahu otak tuan-tuan dah berkarat? Tuan-tuan pergi IGN tengok, scan, penuh karat otak saya. Tak ada tuan-tuan. Kenapa hari ini kita umur usia yang tinggi kita kata kita tak boleh hafal Quran? Sebab kita tak ada ilmu dia. Nampak tu. Bila kita ada ilmu, kita akan nampak benda tu sangat mudah tuan-tuan. Saya mohon ni tuan, especially umur-umur yang macam ni tuan-tuan. Ini peluang terakhir kita nak hafal 30 juzuk Al-Quran tuan-tuan. Jangan lepaskan. Macam? Boleh insya-Allah. Kuat sikit cakap tuan-tuan. Okey. Jadi kita tengok berapa ramai yang datang daripada Sungai Besar. Okey. Saya ada 40 lagi masjid tuan-tuan 40 lagi masjid sepanjang bulan ni yang saya akan ceramah, yang saya akan iklan. Jadi kalau tuan-tuan lambat, nanti tak ada tempat tuan-tuan Saya tak tahu bila saya boleh buat lagi program tu. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan itu bila kita hafal tuan-tuan,
nanti kita akan makin dekat. Itu yang berlaku kat saya. Saya ni bukan penulis, tuan-tuan. Saya bukan penulis. Accountant ni otak dia bukan macam otak menulis, tuan-tuan. Otak dia otak figure. Tapi bila saya hafal Quran, tuan-tuan, Allah bagi saya kebolehan untuk menulis. Yang sebenarnya ada 5 buku lagi yang saya dah tulis, belum sempat dicetak oleh penerbit lagi. Ni dia nak edit pun 1 tahun, tuan-tuan. Galeri Ilmu 1 tahun nak edit ni. Saya menulis pun 3 tahun. Galeri Ilmu nak edit 1 tahun. Ada buku lagi pada dia, belum habis edit lagi. Yang pada saya ada 4 lagi yang tengah tulis. Sebab apa, tuan-tuan? Bila kita menulis, kita akan makin dekat pada Allah. Sebab bila kita menulis tu, Allah bagi kita idea. Tapi nak jadi penulis yang terbaik, syarat dia satu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena hafal Quran. Kenapa? Sebab bila Quran, tuan-tuan, bila kita baca, tuan-tuan, bila kita hafal, hari ni kita baca, kita faham lain. Besok kita baca, kita faham lain, tuan-tuan. Dulu masa saya sekolah menghafal dulu, tuan-tuan, ustaz saya kata tiap-tiap ayat Quran tu ada beribu-ribu lapisan makna. Tiap-tiap satu ayat tu. Yang dalil dia duduk pada surah Al-Kahfi yang kita selalu baca tu. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau ambil air laut tu, diambil sebagai tinta untuk tulis ilmu-ilmu Allah ni, habis ilmu air laut, tuan-tuan. Tak habis lagi ilmu tak nak tulis. Sebab kalau kita nak bawa kita jadi orang kreatif, anak-anak kita jadi orang kreatif, jadi orang bijak, tuan-tuan, kena suruh mereka hafal Quran. Ini yang, tuan-tuan, mesej yang saya sampai pada tuan-tuan pada malam. Okey, sebab orang yang hafal Quran, dia adalah keluarga Allah, tuan-tuan. Tapi hari ini bukan nak hafal saja, tuan-tuan. Nak hafal, nak faham dan nak amalkan. Itu disebut sebagai Al-Hafiz, orang yang memelihara. Hafiz ni bukan saja hafal, tuan-tuan. Sebab kita kena ngaji bahasa Arab je. Nanti saya tunjuk, tuan-tuan, macam mana nak ngaji bahasa Arab. Sekali ikut dalam apa? Dalam program tu. Macam mana teknik nak memahami Quran. Dia semua sangat mudah. Sebab apa? Sebab Allah dah cakap Quran tu walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Quran ni kami telah mudahkan untuk kamu. Tapi orang kata susah. Dia kata bahasa Arab susah. Allah kata bahasa Arab tu mudah. Kita kata susah, siapa yang betul, tuan-tuan? Pastinya Allah yang betul. Tuan-tuan, Jadi saya tak nak manjangkan lagi saya punya ceramah, tuan-tuan, Cukup 1 jam, tuan-tuan, Sebab apa, tuan-tuan? Kita bercakap ni mudah, tapi orang yang mendengar ni satu penyeksaan, tuan-tuan. Jadi saya tak mau panjangkan. Cukup dah pada hari ini. Melainkan saya bagi 5 minit aja kalau tuan-tuan ada soalan nak tanya, sebelum saya tutup. Ada tak? Kalau ada nak tanya. Kalau tak ada, kita tutup. Okey. Tak ada nak tanya. Okey, rasa-rasanya boleh faham tak apa saya cakap, tuan-tuan, InsyaAllah, okey. Okey, tapi yang penting action tu. Okey, nak jadi calon syurga sehari ni, tuan-tuan, baiki sentasi bacaan kita, baiki pemahaman kita, baiki kita punya apa? Kita punya boleh panggil apa? Kita punya amalan kita yang kita faham tu dengan ikhlas dan sampai kepada orang lain. Mudah sangat nak jadi calon syurga. Tapi nak motivate diri kita dekat Al-Quran, hafal dia. Walaupun tuan-tuan hafal 1 ayat saja, sedikit demi sedikit, itulah amalan yang paling baik sekali. Ahsanul amal dawamuha. Rasulullah kata sebaik-baik amal yang dia buat sedikit tapi berterusan. Okey? Setakat, tuan-tuan, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan-tuan berminat nak buku ni, saya punya kawan saya ada bawa sikit, tuan-tuan, kat luar buku ni. Kalau tuan-tuan berminat nak dapatkan buku ni, ada kat belakang, nanti selepas isyak tuan-tuan boleh dapatkan. Hari ni ada offer, tuan-tuan. Tuan-tuan apa offer dia? Sign percuma. Okey. Siapa nak signature, siapa yang boleh nak signature kan boleh minta signature saya lepas isyak nanti. Okey, setakat tu. Wallahu a'lam.